Okay, modul yang telah pun awak ambil dekat This call is now being recorded. yang telah pun awak ambil dekat sekolah dan alat tulis. Okay, pada hari ini kita akan menjawab modul bersama-sama. Okay, baik, mari kita teruskan. Okay, sains tahun 1. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik yang ketiga, iaitu di bawah subtopik keperluan asas benda hidup. Okey. Jadi saya beri peluang untuk awak pada sebelum cuti hari itu, sebelum kita beraya, cuti beraya hari itu, kita dah belajar sedikit mengenai benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, awak telah pun membuat pengelasan apakah benda hidup, apakah benda bukan hidup di dalam buku nota awak. Awak pun dah senaraikan pintu, manusia dan sebagainya. Okey. Siapa boleh beritahu saya, siapa yang masih ingat, berikan saya satu contoh benda hidup. Okey, buka mic. Cakap, apa satu contoh benda hidup? Orang. Orang, okey, betul. Orang. Bagus. Terima kasih. Okay, ikan, kucing, buaya. Tadi awak kata orang satu, kemudian ikan, kucing, buaya, itu semua tiga-tiga tu haiwan. Okey, satu lagi, apa lagi benda hidup selain benda orang dan haiwan? Tumbuhan. Ya? Tumbuhan. Jadi benda hidup terbahagi kepada tiga, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Itu benda hidup. Okey, sekarang ni saya nak awak berikan saya satu contoh benda bukan hidup. Kursi. Batu. Kursi, batu, kipas. Kipas benda bukan hidup ke? Okay, saya nak tanya ni. Kipas. Kalau kipas, benda hidup ke benda bukan hidup? Bukan. Tapi dia bergerak. Tapi dia bergerak. Elektrik. Dia bergerak menggunakan elektrik. Okey, dia tak hidup. Okey, kipas tak hidup sebab dia bergerak menggunakan elektrik. Okey, pada hari ini, okey, kita dah selesai 3.1, benda hidup dan benda bukan hidup selesai. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, menyatakan keperluan asas benda hidup. Okey, apakah yang diperlukan oleh benda hidup tadi? Yang tiga tadi, manusia, tumbuhan dan haiwan. Apakah yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan dan haiwan untuk hidup? Itu yang pertama kita akan belajar. Kemudian yang kedua, kita akan memerihalkan manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan, air dan udara dengan cara berlainan. Okey, maksudnya kita akan belajar, kita akan menyatakan, kita akan membuat kesimpulan manusia, haiwan dan tumbuhan dia perlukan asas tapi cara yang berbeza. Apakah perbezaan tersebut? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Okey. Jadi awak ingat dalam fikiran awak pada hari ini kita akan belajar apa yang benda hidup perlukan, apakah perbezaan di antara manusia, tumbuhan dan haiwan dalam mencari benda hidup, dalam mencari keperluan asas. Okey. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, marilah kita melihat video ini bersama-sama. Pada suatu hari, seorang budak lelaki berjalan di sepanjang tebing sebatang sungai. Dia nampak seekor burung bangau yang kelihatan sedih. Pada satu hari, ada seorang kanak-kanak. Dia sedang berjalan di tepi kolam. Dekat kolam tersebut, dia nampak ada seekor bangau. Bangau ni dia tengah menangis. Kalau awak nampak, bangau ni dia tengah menangis. Nampak ada air mata dia. Okay, lepas tu apa jadi? Kenapakah awak sangat kurus? Budak lelaki itu bertanya kepada burung bangau. Budak lelaki tu nampak bangau tu nampak kurus. Jadi dia pun tanyalah, bangau, kenapa kau kurus? Cuba tega apa bangau tu akan jawab. Ikan tidak timbul. Dia kurus sebab ikan tak nak timbul. Bangau ni dia makan ikan tapi ikan tu tak timbul. Jadi saya tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan. Jadi bangau tu kata, saya kurus sebab ikan tak nak timbul. Okay, bila ikan tak nak timbul, dia tak boleh makan, tak ada makanan. Jadi dia jadi kurus. Oh ikan, silalah timbul. Jadi budak tu pun nak tolonglah bangau tu. Murid lelaki ni tersebut, dia nak tolong bangau tu. Dia suruhlah ikan tu timbul. Ikan timbul lah, bangau nak makan. Panggil budak lelaki itu.
Ikan menjulurkan kepalanya di celah-celah teratai. Saya tidak dapat timbul, kata ikan. Rupa-rupanya ikan tu tak dapat timbul. Sebab itulah bangau tu tak nampak dia. Dia tak dapat timbul. Kenapa dia tak dapat timbul? Teratai menutup seluruh permukaan air. Sebab teratai ni yang teratai ni bunga ni kita panggil bunga teratai tau. Ni yang warna purple ni. Purple ke pink? Pink Okey, warna pink ni dia sebab dia menutup semua kolam ni. Jadi tak ada tempat untuk ikan tu timbul. Kenapa awak menutup permukaan air? Okey, jadi murid tu bertanyalah dekat bunga teratai tersebut. Okey, murid tu bertanya, kenapalah awak tutup sampai ikan tak boleh timbul? Budak lelaki itu bertanya kepada teratai. Burung bangau tidak dapat memakan ikan jika awak berbuat begitu. Tetapi kami memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Oh, rupa-rupanya teratai tu dia tutup je kolam tu sebab buatlah yang atas tu dulu. Buatlah macam nampak. Dah. Jangan kita tekan. Tekan apa? okey, rupa-rupanya pokok teratai tersebut ditutupnya kolam tersebut sebab dia nak mendapatkan cahaya matahari. Cahaya matahari itu digunakan untuk dia membuat makanan. Jadi itu satu point itu satu contoh keperluan asas yang diperlukan oleh tumbuhan di mana dia perlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Jawab pokok teratai. Saya tahu, jawab budak lelaki itu. Tetapi semua tumbuhan dan haiwan di dalam air perlu bernafas. Maafkan saya. Dalam masa yang sama, bila pokok teratai tu dia tutup je semua kolam tu, dia tutup, jadi udara tak boleh masuk. Sedangkan ikan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di dalam kolam tersebut perlukan udara untuk bernafas. Jadi bila ditutup, udara tak boleh masuk. Lama-kelamaan akan mengakibatkan kematian. Maafkan saya, jawab teratai. Saya terlupa bahawa sungai adalah untuk semua haiwan dan tumbuhan yang hidup di sini. Semua benda hidup memerlukan air, udara dan makanan untuk meneruskan hidup. Okey, itu satu video. Kita tengok video yang kedua pula. Setakat ni ada soalan tak? Siapa nak tanya? Setakat ni yang video tadi, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak pergi ke video seterusnya. Okey, tak ada. Okey, tak ada Okey, kita pergi ke video seterusnya. Benda hidup. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Keperluan asas benda hidup. Ni, kita nak belajar pada hari ni, apakah dia keperluan asas benda hidup? Benda hidup memerlukan makanan, udara, dan air. Okey, cuba awak ingat balik video tadi. Bangau tadi, dia menangis sebab dia tak dapat apa? Dia tak dapat makanan. Okey. Kemudian awak ingat yang ikan tadi balik. Ikan tadi kata pokok teratai ni dia tutup semua. Bila dia tutup semua, udara tak boleh masuk. Dia juga memerlukan udara. Dan manusia juga memerlukan air untuk hidup. Kalau tak, kita akan dahaga. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Untuk makanan,
manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga dan membesar. Okey, untuk makanan, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk membesar dan bertenaga lah. Tetapi pokok, macam mana pula kalau pokok? Manakala tumbuhan membuat makanannya sendiri. Ya, kalau tumbuhan, pokok, dia membuat makanan sendiri. Okey, tak ada kalau awak nampak pokok pergi kedai beli McD, larilah. Okey, ataupun awak nampak pokok pergi kat pokok sebelah, dia pergi petik buah, awak larilah, itu hantu tu. Okey, mereka pokok ataupun tumbuhan dia tidak boleh membuat dia tidak boleh mencari makanan. Jadi sebab dia tak ada kaki. Kalau macam manusia ada kaki kan, nampak? Haiwan pun ada kaki, dia boleh pergi cari makanan. Tapi pokok, tumbuhan dia tak ada kaki. Jadi apa yang dia kena buat? Dia membuat makanan sendiri. Okey. Seterusnya, tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Manakala haiwan dan manusia memerlukan udara untuk bernafas. Okey, jadi dia kata tadi pokok memerlukan udara untuk membuat makanan, manakala manusia dan haiwan pula memerlukan udara untuk bernafas. Okey. Dan yang terakhir, haiwan dan manusia memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Akar pokok pula menyerap air untuk membuat makanan. Okey. Jadi haiwan dan manusia memerlukan air untuk menghilangkan dahaga, manakala pokok pula dia memerlukan air untuk membuat makanan. Okey. Saya ada satu soalan. Manusia dan haiwan bila dia dahaga, dia pun pergilah dekat kedai. Manusia pergi kedai beli air. Haiwan pergi dekat sungai untuk minum air. Kalau tumbuhan, bagaimanakah tumbuhan meminum air? Siapa boleh jawab? Bagaimana tumbuhan minum air? Adakah tumbuhan tu ada tangan, dia pergi kat kowe, dia tuang air, dia minum? Adakah tumbuhan tu ada kaki, dia pergi kedai, dia beli air, dia minum? Macam mana tumbuhan minum air? Siapa boleh jawab? Buka mic. Senang je. Dia melalui? Dia dekat dari akar. Okey, betul. Pokok dia minum air melalui akar dia. Akar dia dekat bawah dalam tanah. Sebab itulah bila kita siram pokok, kita siram dekat tanah tu. Supaya air tu menyerap ke dalam tanah dan disedut oleh akar yang terdapat di dalam tanah tersebut. Okey, kita teruskan. Selain itu, haiwan dan manusia memerlukan tempat perlindungan. Okey, selain daripada tiga tersebut, manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan. Okey, contohlah awak makan cukup, minum cukup, udara cukup. Tapi adakah awak selamat? Awak berada di tengah-tengah padang pasir. Ada contohlah, awak berada di tengah-tengah satu kampung. Awak tersesat, contoh awak sesat dekat satu kampung. Okey, awak ada minuman yang mencukupi, makanan yang mencukupi, udara yang mencukupi, tapi awak tak ada tempat untuk awak tidur malam tu sebab awak sesat kan. Awak tak ada tempat untuk awak berlindung. Okey, jadi awak pun pergilah tidur dekat kaki lima. Tiba-tiba nampak ada lipan lah, ada lipas lah, nak gigit awak. Selamat tak awak? Tak selamat, masih lagi tidak selamat. Jadi yang keempat, manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan. Itu juga satu keperluan asas bagi manusia dan haiwan. Kalau pokok, kalau tumbuhan tak perlulah sebab itulah dia habitat dia. Dia tak boleh berjalan. Kalau manusia dan haiwan dia boleh berjalan. Okey. Sama juga macam burung. Okey, soalan. Burung tinggal kat mana? Di manakah tempat perlindungan burung? Tak tekan. Dekat mana burung tinggal?
Dekat mana dia buat sarang? Senang. Dekat mana dia buat sarang? Pokok. Atas pokok. Betul. Kalau siput, dekat mana dia bertelur? Kalau siput. Dalam tanah. Datang. Ni celah-celah batu siput. Kalau apa lagi? Kalau ular, dia bertelur kat mana? Ular bertelur dalam tanah. Yelah, dalam sarang, tak dalam tanah. Okey. Kalau lipas, dia bertelur kat mana? Dalam Bawah almari, tempat yang gelap. Bawah almari, bawah peti ais. Nanti bila awak buka peti ais, awak terjatuh makanan, awak ambil. Rupanya awak terambil telur lipas. Okey. Teruskan. Ia digunakan untuk berlindung daripada hujan, panas dan bahaya. Selain pada bahaya tersebut, tempat perlindungan juga penting untuk kita berlindung daripada hujan dan panas. Okey, kalau kita tidak ada tempat perlindungan, walaupun kita makan cukup, makan banyak, minum air pun banyak, udara pun banyak, tapi kita berhujan berpanas, nanti lama kelamaan kita akan demam. Bila kita demam, tak ada ubat, lama kelamaan kita akan sakit dan seterusnya. Okey, cuba awak senaraikan balik. Apakah dia 4 keperluan asas benda hidup? Ini yang pertama. Gambar apakah ini? Gambar apa ni? Ayam dengan daun ni sebagai apa? Ayam ni untuk manusia, daun ni untuk makanan. Okey, terima kasih. Yang ini adalah gambar makanan. Okey, yang bulat-bulat ni tadi dia kata Minuman. Udara. dan ini gambar ni. Gambar ketiga ni. Air. Dan gambar yang keempat. Perlindungan. Ya, bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal, tempat perlindungan. Okay, tempat perlindungan. Okey. Okey, selesai video. Kita kembali balik dekat modul kita tadi. Okey, tadi kita dah belajar. Pertama kita dah belajar 4 keperluan asas benda hidup. Kemudian kita dah belajar bagaimana tumbuhan memerlukan makanan, adakah tumbuhan memerlukan makanan, macam mana dia buat makanan dan sebagainya. Okey, jadi sekarang mari kita rujuk modul sama-sama. Mari kita rujuk modul awak bersama-sama. Awak tengok yang mutlak yang pertama dahulu, gambar ini. Awak nampak gambar ni? Yang ni, yang pertama ni, mutlak yang pertama. Dia ada gambar dia. Okey, ni gambar yang pertama, keperluan asas bagi manusia dahulu. Tengok gambar awak, tengok dekat modul awak dia. Dekat modul awak dia. Okey, keperluan asas manusia. Tempat perlindungan, air, udara, makanan. Tempat perlindungan kita, rumah lah. Okey, untuk kita berlindung daripada penjenayah, daripada hujan dan berpanas. Dan juga ribut, betul. Sekarang ni ribut kuat kan? Pokok banyak tumbang. Okey, tengok gambar yang kedua yang bawah pula. Keperluan asas tumbuhan. Tapi kalau bezanya tumbuhan dengan manusia tadi, dia tak ada tempat perlindungan. Sebab itulah dia tempat perlindungan dia. Okey, udara, dia memerlukan air dan juga cahaya matahari. Cahaya matahari ni digunakan untuk membuat makanan. Okey. Okey, gambar yang bawah sekali. Sorry, gambar yang kedua, yang tengah-tengah. Okey, keperluan asas tumbuhan. Okey, keperluan asas haiwan. Okey, haiwan memerlukan udara untuk bernafas, haiwan memerlukan air dan makanan dan juga tempat perlindungan. Okey, itu selesai. Okey, kemudian kita berikan muka surat soalan pula, muka surat yang soalan tu. Mari kita buat sama-sama. Okey, menyatakan keperluan asas benda hidup. Okey, arahan, apakah keperluan asas benda hidup? Lengkapkan silang kata di bawah. Okey, nombor 1.
Tengok orang sedang menyelam, orang sedang scuba diving terpanggil. Dia sedang menyelam menggunakan tangki oksigen, tong oksigen ni. Kalau tak pakai, lama-lama kita akan mati. Jadi kita memerlukan tangki oksigen ni untuk kita bernafas. Apakah yang terdapat dalam tangki oksigen tersebut? Siapa boleh jawab? Udara. Okey, macam mana nak je udara? Udara. Boleh? Tengok ni. Raja ni bagi raja. Okey. Sem. Okey, udara. Itu nombor 1. Okey, kemudian tengok yang nombor 2. Gambar arnab dia sedang makan lobak dan juga buah-buahan. Jadi maksudnya apa? Benda hidup memerlukan Makanan. okey, macam mana je makanan? Ema. K E K makanan. Jangan. Ejaan awak betul Pastikan ejaan awak betul. M-A-K-A-K-N-A-N makanan. Hari ni mana tu ayam. Okay, baik, sekarang kita lihat ke gambar yang ketiga. Gambar seekor kuda yang sedang minum air dekat tasik. Jadi apakah yang diperlukan oleh manusia, oleh benda hidup? Yang ketiga. Air. Okey, terima kasih. Macam mana je air? Air. Air. Okey, selesai muka surat yang pertama. Yang pertama tadi, soalan nombor 1 tadi dia kata, jawapannya adalah udara. Soalan nombor 2, jawapannya adalah makanan. Dan yang ketiga adalah air. Okey, selesai muka surat yang pertama. Kita lihat ke muka surat yang kedua pula. Muka surat yang kedua ni soalan berkenaan dengan apakah perbezaan situasi di mana manusia memerlukan benda hidup, haiwan memerlukan benda hidup macam haiwan memerlukan keperluan asas macam mana dan tumbuhan memerlukan keperluan asas yang macam mana. Okey, mari kita jawab sama-sama. Arahan, tuliskan keperluan asas yang diperlukan oleh benda hidup di bawah. Kita tengok gambar yang pertama, soalan nombor 1. Ada seorang murid perempuan sedang minum air. Kemudian ada angsa sedang minum air dan juga pokok yang mendapat air daripada hujan. Air hujan masuk ke dalam tanah dan diserap oleh akarnya. Jadi kesimpulannya, manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan Air. Okey, terima kasih. Macam mana nak je air? A-I-R. Air. Okey. Okey, baik. Kemudian nombor 2, ada murid lelaki sedang menarik nafas. Kemudian nampak dalam satu akuarium ni, balang akuarium nampak buih-buih, bermaksud ikan ni sedang menghembus nafas. Dan gambar sebatang pokok udara yang anak panah ni menunjukkan sebagai udara lah, udara masuk, udara keluar. Okey, jadi kesimpulannya manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan Udara. udara. Okey, bukan angin udara. Okey, je udara sama-sama. U-D-A-R-A-R-A, udara. Okey, pastikan awak punya tulisan cantik Siapa tulis buruk-buruk naik sekolah, saya suruh padam buat balik Tulisan awak mesti cantik. Macam komputer. Tulisan macam tulisan komputer. Mesti cantik. Lepas tu jangan lebih pada garisan bawah ni. Nampak? Ada tak saya buat lebih? Tak ada kan?
Okey, dan yang terakhir, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Ada gambar murid lelaki, dia nak makan kek, makan kek. Seekor burung pula, dia sedang menarik cacing daripada tanah. Dia tengah nak makan cacing lah tu. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga, ada gambar matahari sedang menyinar dan cahaya matahari tersebut diserap oleh tumbuhan ini. Kesimpulannya, manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan Makanan. meja makanan macam mana? M-A-K-A-K-N-A-N. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Okey, siap. Okey, siap dua muka surat. Okey, siap dua muka surat. Okey, ada lagi dua muka surat. Kita akan sambung lagi minggu depan yang ni. Kan? Okey, yang lagi dua muka surat ni kita akan sambung minggu depan. Okey, selesai. Mari kita tengok balik. Saya nak rumuskan balik. Pada hari ini, tadi kita telah pun belajar mengenai yang pertama. Kita telah pun belajar bagaimana apakah keperluan asas yang diperlukan oleh benda hidup. Dan kita juga belajar macam mana tumbuhan memerlukan keperluan asas, apa beza dia dengan manusia dan haiwan, macam mana tumbuhan membuat makanan, macam mana manusia dan haiwan mencari makanan. Itu perbezaan tu kita dah belajar juga. Jadi pada minggu depan kita akan sambung kepada subtopik 3.2.3 iaitu memerihalkan manusia dan haiwan juga memerlukan perlindungan. Terima kasih kerana join Google Meet saya pada hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan Google Meet saya, siapa yang ada soalan boleh tanya sekarang. Okay, siapa yang ada soalan boleh bertanyakan kepada saya. Macam mana Google Meet buat kali pertama ke banyak kali dah Google Meet? Tengok macam okey je, boleh lah kot. Kita sambung minggu depan boleh kita buat lagi minggu depan. Kalau PKP sambung lagi, kita buat lagi. Banyak-banyak kali, boleh? Boleh. 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 Siapa ada soalan? Tak ada? Tak ada? Kalau tak ada, saya nak tanya. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya. Saya tanya. Saya nak tanya berapa ringgit awak dapat duit raya? Berapa ringgit dapat? 300. 700 je lah awak, 300. 100 pun tak. Berapa ringgit dapat duit raya? Mana boleh beraya lah. Kita PKP, tak boleh beraya. Baiklah, itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana telah masuk Google Meet saya pada hari ini. InsyaAllah minggu depan saya akan sambung lagi. Dan kalau PKP akan sambung lagi online sampailah sekolah buka. Tapi harap-harapnya dapatlah sekolah buka cepat supaya kita boleh belajar seperti biasa di dalam kelas. Baiklah, itu saja pada hari ini. Kalau tak ada soalan, saya mengakhiri video saya dengan terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bye.